Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Muhammad Amir bin Wan Harun dan yang saya kasihi sahabat-sahabat sekalian. Saya Siti Murshidah binti Abdul Muttalib daripada kumpulan tutorial A bagi subjek HIS 224 Institusi Kekeluargaan Islam dan bersama ahli kumpulan saya Wan Anissa binti Rozan Hasani dan Nur Fazirah binti Masri. InsyaAllah di dalam video ini kami akan membentangkan tugasan berkumpulan yang bertajuk 5 prinsip bagi mengekalkan hubungan perkahwinan yang berjaya. Diharapkan ilmu yang disampaikan di dalam video ini dapat memberi manfaat kepada semua. Sebelum itu, mari kita lihat apakah maksud perkahwinan menurut Islam. Perkahwinan bermaksud satu perjanjian yang mengandungi syarat dan rukun tertentu dan ia menghalalkan pergaulan antara seorang lelaki dengan seorang wanita yang kedua-duanya bukan mahram. Perkahwinan juga merupakan sunnah Rasulullah SAW yang dianjurkan berdasarkan nas Al-Quran dan hadis. Inilah fitrah yang dilalui oleh manusia dalam membina kehidupan dengan sempurna dan bahagia. Seterusnya, mari kita lihat apakah hikmah perkahwinan yang dianjurkan oleh Islam. Yang pertama, berkahwin kerana ibadah. Perkahwinan itu menyempurnakan sebahagian daripada tuntutan agama. Jadi, niatkanlah perkahwinan tersebut sebagai satu ibadah. Dan perkahwinan yang dilaksanakan bukanlah untuk mengikut trend semata-mata. Yang kedua, berkahwin untuk memenuhi fitrah seorang manusia. Perkahwinan merupakan tuntutan fitrah ke atas diri manusia yang hidup di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala dan Islam mengiktiraf keperluan dan keinginan tersebut. Allah telah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Yang ketiga, berkahwin dapat memelihara kehormatan. Ini berdasarkan hadis daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, wahai para pemuda, sesiapa yang berupaya dalam kalangan kamu untuk berkahwin, maka hendaklah ia berkahwin, kerana perkahwinan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Dan barang siapa yang tidak berkemampuan, hendaklah ia berpuasa, kerana puasa akan menjadi perisai untuknya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Oleh itu, jika kita lihat daripada hadis ini, manusia yang memelihara diri daripada melakukan perkara mungkar seperti melakukan zina, rogol dan sebagainya amat dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan mendapat redha Allah yang menjamin kehidupan yang lebih bahagia. Yang keempat, berkahwin dapat menjaga keturunan. Antara maqasid syariah perkahwinan ialah untuk menjaga nasab keturunan. Apabila seseorang itu memilih pasangan yang baik dan membina perkahwinan yang diredai Allah, pasti mereka akan direzekikan zurat-zurat yang soleh dan solehah. Anak-anak inilah nanti yang akan menjadi insan yang soleh dan musleh dalam menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat. Saya ingin berkongsi dengan rakan-rakan antara doa yang boleh kita amalkan untuk mendapat pasangan dan zurat keturunan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maksudnya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Furqan ayat 74. Dan yang terakhir, iaitu yang kelima, perkahwinan dapat menghubungkan silaturahim. Sudah pasti apabila kita berkahwin, maka berlakulah penyatuan antara dua keluarga. Kita dapat saling kenal mengenal ahli keluarga pasangan dan kita dapat melakukan kebaikan kepada mereka. Sekarang kita akan membincangkan persoalan mengenai apakah 5 prinsip bagi mengekalkan kejayaan sebuah perkahwinan dari perspektif seorang isteri.
Untuk pengetahuan semua, kami telah menemu ramah 3 orang responden wanita bagi berkongsi tentang rahsia kejayaan rumah tangga mereka. Responden pertama, Puan Fazilah binti Abdul Hamid, berumur 58 tahun, usia perkahwinan 29 tahun. Antara jawapan yang dikongsi, yang pertama, memiliki pegangan agama yang betul. Yang kedua, berkasih sayang antara pasangan. Yang ketiga, kejujuran dalam setiap tindakan. Yang keempat, sifat bertolak ansur dalam hubungan. Dan yang kelima, menjalankan tanggungjawab dengan baik. Bagi responden kedua, Puan Azizah binti Saleh, berumur 63 tahun, usia perkahwinan 32 tahun. Antara jawapan yang dikongsi, yang pertama, berkasih sayang dengan suami. Yang kedua, bersikap jujur dengan suami. Yang ketiga, didikan agama yang cukup. Yang keempat, sabar. Yang kelima, bertolak ansur. Dan responden terakhir, Puan Cik Norlia binti Abdul Hamid, berumur 56 tahun, usia perkahwinan 30 tahun. Antara jawapan yang dikongsi, yang pertama, mengukuhkan iman. Yang kedua, mengawal emosi. Yang ketiga, bertanggungjawab. Yang keempat, mewujudkan suasana romantik dan bergurau senda. Dan yang kelima, ketaatan dan kesetiaan. Daripada jawapan dan huraian yang dikongsikan oleh responden, kami bersepakat memilih kekerapan yang paling tinggi bagi 5 prinsip mengekalkan hubungan perkahwinan yang berjaya, iaitu yang pertama, mengamalkan didikan agama. Yang kedua, berkasih sayang. Yang ketiga, bersikap jujur dalam hubungan. Yang keempat, melaksanakan tanggungjawab dengan baik. Dan yang kelima, saling bertolak ansur. Jadi, sekian sahaja daripada saya. Untuk pembentangan seterusnya, saya serahkan kepada saudari Nur Fazirah. Mengamalkan didikan agama. Dalam sesebuah institusi rumah tangga, faktor agama adalah elemen yang penting. Tanpa pegangan agama, maka goyahlah kehidupan manusia. Agama juga membentuk pandangan semesta seseorang atau sesebuah masyarakat melalui tindakan mereka dalam pertuturan atau perilaku dalam gaya hidup mereka. Pegangan agama yang kukuh dalam perkahwinan adalah tonggak kebahagiaan rumah tangga. Sesebuah institusi keluargaan dibentuk berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah, dibina atas dasar takwa kepada Allah SWT. Contohnya, mengamalkan solat berjemaah dapat mengeratkan hubungan suami isteri dengan redha Allah SWT. Selain itu, saling mendoakan kebaikan kepada pasangan juga merupakan faktor kejayaan dalam rumah tangga. Rasulullah SAW bersabda, bermaksud dikahwinkan seseorang perempuan itu kerana 4 perkara. Pertama, hartanya, kecantikannya, kedudukan atau keturunannya dan agamanya. Maka hendaklah memilih perempuan yang beragama, niscaya menguntungkan kamu. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, Allah berfirman yang bermaksud, pada hari ini aku sempurnakan untuk kamu agamaku dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku redai Islam itu menjadi agama bagimu. Surah Al-Ma'idah. Kesimpulannya, perkahwinan perlulah semata-mata kerana Allah, iaitu membina rumah tangga yang mengamalkan ajaran Islam agar melahirkan zuriat yang baik sehingga mampu memikul amanah dan merealisasikan usaha bagi memastikan hidayah Allah SWT itu berterusan dan tersebar ke seluruh alam semesta. Seterusnya, berkasih sayang. Islam adalah agama yang mementingkan kasih sayang. Berkasih sayang adalah fitrah semula jadi yang Allah jadikan dalam naluri setiap manusia. Keutuhan dalam kekuatan hubungan sesebuah keluarga bergantung kepada ikatan kasih sayang yang terbina. Sabda Rasulullah SAW bermaksud daripada Jabir bin Abdullah, katanya, barang siapa tidak menyayangi manusia, Allah tidak akan menyayanginya. Riwayat Muslim. Seorang isteri berperanan menghidupkan suasana yang ceria dan romantis. Nabi SAW berpesan kepada Aisyah yang bermaksud, wahai Aisyah, hendaklah kamu berlemah lembut dan janganlah kamu bersikap bengis dan buruk. Riwayat Al-Bukhari. Setiap wanita yang mengidamkan suami yang penyayang agar dapat saling memberikan dan menerima. Anas menceritakan Nabi SAW merupakan seorang yang berperangai halus dan penyayang. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Oleh itu, para suami perlu berazam dan iltizam dengan akhlak Rasulullah dalam menggauli isteri. Kasih sayang suami terhadap isteri perlulah secara penghormatan, keikhlasan dan kesabaran. Kesimpulannya, membina kasih sayang sesama pasangan dan keluarga dapat menjaminkan keharmonian sepanjang masa dan setiap pasangan perlu menjadikan Rasulullah sebagai role model dalam melayari bahtera rumah tangga. Terusnya, bersikap jujur dalam hubungan. Sikap jujur isteri kepada suami adalah melalui perkataan dan perbuatan yang benar, atau dalam erti kata lain, tidak ada sebarang penipuan yang berlaku kepada suami. Kejujuran yang penting dalam membentuk keluarga harmoni dan menimbulkan ketenangan.
Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah orang-orang yang pendusta. Surah An-Nahl ayat 105. Melaksanakan tanggungjawab dengan baik. Dalam perkahwinan, tanggungjawab sangat penting. Untuk menjamin keharmonian rumah tangga, Islam juga telah menetapkan tugas dan tanggungjawab suami dan isteri. Suami sebagai ketua keluarga khususnya bertanggungjawab terhadap kesejahteraan isteri dan anak-anak. Suami bertanggungjawab dalam membimbing dan mendidik anak-anak. Selain itu, memberi nafkah, tempat tinggal, pakaian dan minuman kepada isteri dan anak-anak. Isteri pula perlu mentaati suami dan menjadi cerminan baik buat suami. Isteri perlu menjaga maruah diri agar imej suami dan keluarga tidak tercemar. Sekiranya berlaku perselisihan faham, suami isteri bertanggungjawab untuk menyelesaikan dan saling memperbaiki diri antara satu sama lain. Masalah itu harus diselesaikan dengan awal agar tidak lagi berlarutan. Apabila masalah berlarutan, rumah tangga akan menjadi kucar kacir. Hal ini sangat tidak elok untuk menjadikan rumah tangga berjaya. Dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, setiap kita adalah pemimpin. Setiap kita akan diminta bertanggungjawab terhadap yang dipimpinnya. Seseorang keluarga adalah pemimpin. Seseorang suami juga pemimpin atas keluarganya. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suami dan anak-anaknya. Maka, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dipertanggungjawabkan atas yang dipimpinnya. Cinta dan perkahwinan itu hadir bersama tanggungjawab. Jika tanggungjawab dilaksanakan dengan betul, cinta itu lebih ikhlas dan lebih kukuh lagi. Perkahwinan adalah suatu tanggungjawab yang sangat besar yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, tanggungjawab ini semuanya nanti akan dihisap oleh Allah di hari akhirat kelak. Betapa besarnya nilai tanggungjawab ini. Akhir sekali, saling bertolak ansur. Sikap saling bantu-membantu dan bertolak ansur perlu wujud dalam perkahwinan. Suami digalakkan menolong dan membantu isteri bagi meringankan tugas isteri, seperti melakukan kerja rumah, menjaga anak, membasuh pinggan mangkuk, memasak, mencuci pinggan. Ini dapat meringankan tugas isteri di samping menghilangkan tekanan kepada isteri dalam menguruskan hal rumah tangga. Dalam hadis daripada Sayyidatina Aisyah, sesungguhnya aku pernah ditanya mengenai apa yang diperbuat oleh Nabi SAW di rumah. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, Nabi SAW membantu isterinya dalam kerja-kerja rumah. Maka apabila masuk waktu sembahyang, baginda pun keluar pergi sembahyang ke masjid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi, suami dan isteri perlu ada persefahaman dan saling mencari penyelesaian bagi setiap masalah yang timbul dalam hubungan. Jangan biarkan masalah itu berlarutan dengan lebih panjang. Kesimpulannya, sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, apabila telah berkahwin seseorang hamba itu, maka dia telah memenuhi separuh agamanya. Maka bertakwalah dia kepada Allah pada separuh yang belum disempurnakan lagi. Hadis riwayat Al-Bahaki. Perkahwinan secara hakikatnya adalah medan untuk saling melengkapi, berkhidmat, bekerjasama, belajar mematangkan diri dan memperbaiki diri dalam meraih redha Allah. Jadi, membangunkan keluarga yang sejahtera adalah satu proses yang perlu dilakukan bersama oleh semua ahli keluarga. Sekian, terima kasih.